Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua pendengar berita panas petang ini dipetik dari thethirdforce.net bertajuk Demi menghalalkan cara, Zahid Hamidi terus menipu, memperbodohkan ahli UMNO. Berita penuh, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi semakin sewel dan hilang akal fikiran waras untuk mencipta formula bagi ahli-ahli UMNO serta orang-orang Melayu menghalalkan seterusnya menerima DAP. Seperti mana Anwar Ibrahim juga kini, Zahid Hamidi sudah sedar masa depan politik mereka terpaksa bergantung pada sokongan undi Cina, khususnya kerana orang-orang Melayu majoritinya tidak lagi percaya pada kedua penyangga politik ini. Ini terbukti melalui keputusan PRU15 yang lepas. Untuk mendapatkan sokongan besar dari masyarakat Cina, strategi Zahid Hamidi adalah terus menipu dan memperbodohkan ahli-ahli UMNO agar mereka dapat terima parti DAP. Sebelum ini, Zahid Hamidi lah orang yang paling kuat mengkritik serta membalasa dasar parti DAP. Sebab itu pada Perhimpunan Agung UMNO sebelum PRU15, mereka telah memutuskan bahawa pendirian UMNO pada waktu itu tolak Anwar Ibrahim dan DAP. Tetapi kini, Zahid Hamidi terus berbohong orang-orang Melayu dengan menggunakan alasan kononnya, doktrin Tun Dr. Mahathir Mohamad selama 22 tahun merupakan punca ahli-ahli UMNO benci DAP. Ini perang psikologi Zahid Hamidi untuk neutralize minda ahli-ahli UMNO agar menerima DAP yang menjadi rakan kongsi demi survival masa depan politik beliau. Inilah kualiti jati diri Zahid Hamidi, kaki penipu tersohor negara, dan kerja beliau hanyalah terus menipu untuk menyelamatkan karier politiknya. Kita tahu bahawa sebenarnya Zahid Hamidi sudah berhubung dengan Anwar Ibrahim serta DAP merancang untuk mereka bekerjasama selepas PRU15 sejak beberapa tahun yang lepas. Sudah sampai masanya agar ahli-ahli UMNO jangan biarkan diri mereka terus ditipu dan diperbodohkan oleh Presiden UMNO yang paling haprak. Presiden UMNO yang paling haprak masa kinilah yang merosakkan parti UMNO sehingga ditolak oleh orang-orang Melayu serta keseluruhan rakyat di tanah air kita. Pada hari ini, sekali lagi Zahid Hamidi cuba mengalihkan pandangan ahli-ahli UMNO dan cuba meletakkan kesalahan pada bahu Tun Dr. Mahathir Mohamad, kononnya menanam doktrin untuk membenci parti DAP. Presiden UMNO paling haprak ini sedang melancarkan satu kempen untuk orang-orang Melayu menyang-nyangi DAP, seterusnya menerima DAP seperti mana parti-parti MCA, gerakan serta beberapa lagi demi agenda kepentingan politik pribadi beliau. Kini Zahid Hamidi sudah bankrupt, minda. Sebab itulah, setiap perkataan yang keluar dari mulut beliau terpaksa mengaitkan dengan nama Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk dapat perhatian. Selagi kalangan bengang, macam Zahid Hamidi masih menyebut nama Tun Dr. Mahathir Mohamad ini membawa erti bahawa nama Tun Dr. Mahathir Mohamad amat besar dan masih digeruni serta tetap relevan di pesada politik tanah air. Pengkhianat bangsa seperti Zahid Hamidi harus disepak dan dianyahkan terus dari pesada politik tanah air. Makhluk haprak seperti Zahid Hamidi sanggup melakukan apa saja asalkan karier politik serta masa depan beliau selamat. Beliau adalah seorang pemimpin haprak yang tidak pernah memikirkan tentang masa depan bangsa, negara dan agama. Pada pemilihan parti UMNO yang akan datang, keseluruhan ahli-ahli UMNO kena berani dan tegas untuk menyingkirkan presiden paling haprak ini dari terus membinasakan UMNO maupun orang-orang Melayu. Jika UMNO terus dipimpin oleh presiden yang paling haprak ini selepas PRU16, parti UMNO hanya akan tinggal nama sahaja dalam pesada politik negara dan terus kekal hanya sebagai sebuah persatuan kebajikan kemungkinannya. Inilah hala tuju parti UMNO yang sedang dibawa oleh penyangak Zahid Hamidi. Keseluruhan ahli-ahli UMNO dan orang-orang Melayu wajib menolak makhluk perosak yang paling haprak seperti Zahid Hamidi, kaki penipu tersohor negara dulu, kini dan selamanya sebelum beliau terus membinasakan bangsa, negara maupun agama. Kenyataan ini tidak mencerminkan jati diri admin channel ini dan kenyataan ini ditulis sendiri oleh Jessie J
Reggie Jesse sendiri. Terima kasih, salam perpaduan. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar Salam Perpaduan. Berita panas pagi ini dipetik dari BH Online bertajuk Ahmad Zahid dibebaskan mahkamah, pendakwaan file petition rayuan. Berita penuh, Kuala Lumpur. Pihak pendakwaan hari ini memfailkan petition rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang membebaskan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berhubung kes sistem visa luar negara VLN dan pusat sehenti 23 September lalu. Presiden UMNO itu dibebaskan daripada 40 pertuduhan menerima rasuah daripada sebuah syarikat untuk menyumbang kontrak berkaitan sistem VLN dan pusat sehenti di China. Laporan FMT memetik sumber berkata, petisyen itu menyenaraikan 15 alasan mengapa Mahkamah Rayuan perlu membatalkan pembebasan Ahmad Zahid itu dan mengarahkan untuk membela diri atas pertuduhan berkenaan. Ahmad Zahid dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri untuk kali kedua selepas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dipilih menerajui Kerajaan Perpaduan susulan pilihan raya umum ke-15. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu juga dilantik sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Sumber berkata, rayuan itu difailkan di Mahkamah Rayuan selepas pihak pendakwaan menerima rekod rayuan daripada pendaftar Mahkamah Tinggi Shah Alam minggu lalu. Sebelum ini, Mahkamah Rayuan menetapkan tarikh pengurusan kes pada 10 Januari depan, sementara menunggu rekod berkenaan disiapkan. Pada 23 September lalu, Mahkamah Tinggi melepas dan membebaskan Ahmad Zahid daripada 40 pertuduhan menerima suapan daripada syarikat Ultra Kirana Sendirian Berhad UKSB berhubung kontrak pengendali perkhidmatan One Stop Center OSC di China dan sistem VLN. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Yazid Mustafa dilapor memerintah Ahmad Zahid dibebaskan daripada semua pertuduhan utama dan pertuduhan pilihan mengikut Seksyen 16-E-B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 Seksyen 165 Kanun Keseksaan. Muhammad Yazid dipetik berkata, selepas mempertimbangkan semua bukti dan keterangan secara keseluruhan, Mahkamah mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap Ahmad Zahid. Ahmad Zahid, 69, berdepan 33 pertuduhan menerima suapan Singapura dolar 13.56 juta daripada UKSB untuk dirinya selaku Menteri Dalam Negeri ketika itu, bagi melanjutkan kontrak syarikat berkenaan sebagai pengendali OSC di China dan VLN. Bagi 7 lagi pertuduhan, Ahmad Zahid didakwa mendapatkan untuk dirinya wang tunai Singapura dolar 1.15 juta, RM 3 juta, 15,000 Swiss Franc dan 15,000 US dollar daripada UKSB yang mempunyai kaitan dengan tugas rasmi beliau ketika itu. Semua kesalahan itu didakwa dilakukan di Sri Satria, Present 16, Putrajaya dan Country Heights, Kajang antara Oktober 2014 dan Mac 2018. Sekian berita, teruskan bersama channel ini. Salam Perpaduan.